mengandungi 88 ayat. 88 ayat. Baik. Kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ini. Objektif surah ini apa dia? Seperti biasalah, surah-surah yang turun di Makkah, maka dia banyak menceritakan tentang tauhid, tentang kisah-kisah orang dulu untuk nak menenangkan hati Nabi. Baik, kesimpulan. Di antara maqasidus surah, matlamat objektif surah ini, yang pertama, bayanu mazahiri qudratillahi fi ihlaki zalimin wal maghrurin. Menjelaskan tentang kuasa Allah Azza wa Jalla untuk membinasakan puak-puak zalim wal maghrurin dan kumpulan yang terpedaya dengan kemewahan hidup, dengan jawatan yang kekuasaan yang dia ada. Yang kedua, tasbitul mu'minin, nak menetapkan keimanan orang beriman, wa taqwiyatu azaimihim, nak menguatkan keazaman mereka untuk berdepan dengan sebarang ujian, wa tabshiruhum bi anna al-aqibata lahum, dan nak menyatakan bahawa kamu sabarlah di peringkat awal susah-susah, nanti kamu akan menang. Sebagaimana Musa menang, Nuh menang, Lut menang. Semua nabi-nabi sudah melalui proses perlawanan dengan kaumnya dan akhirnya mereka yang menang. Maksud matlamat yang ketiga, at-tawadu'u lillah. Kita diminta supaya bersifat tawadhu', merendah diri kepada Allah, dan serahkanlah segala urusan kita kepada Allah. Bila setelah kita berusaha menggembeling tenaga, bermati-matian mempertahankan kebenaran, apa yang jadi lepas pada itu, tawakkalna ala Allah. Baik. Dalam surah ini ada 7 poin yang besar. Sebelum saya baca poin ini, lebih dulu kita balik kepada pimpinan Ar-Rahman. Tuan-tuan tengok pimpinan Ar-Rahman yang jawi muka surat 822, dia tulis intisari kandungan surah. Ini kita baca, saya bacalah, nanti kita khulasahkan dalam kitab Al-Muharrar. Intisari kandungan surah ini menerangkan kebenaran Al-Quran dan kandungannya yang jelas nyata. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihissalam yang telah lalu zamannya, lalu menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara yang gaib itu, sedang ia tidak ada di tempat berlakunya peristiwa. Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursena, juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun. Nabi boleh cerita detail apa yang berlaku kepada Musa, nabi-nabi yang lain, sedangkan kita waktu itu masih di alam zuriat. Nabi masih di alam zuriat, belum ada. Yang pertama. Yang kedua, Nabi pun tidak saksi benda itu berlaku depan mata dia. Yang ketiga, Nabi tak pernah belajar dengan ahlul kitab mana-mana guru. Bila Nabi cerita benda betul, maka itu dia panggil mukjizat, wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula geng-geng makrifat ambil hadis ni. Dia kata Nabi pun tak ada guru, apa dengan kita? Itu geng karut nama dia tu. Geng-geng makrifat lah, maklipat semua jadi belaka tu. Kan? Sekarang ni timbul macam-macam ni. Orang dengan mimpinya, orang dengan tak payah, kono-kono geng makrifat ni, geng yang beramal dengan Quran. Kita yang ahli sunnah ni, dia kata ia merubah Quran macam-macam dengan tafsiran ayat dengan kepala otak dia.
kita kata ini cukup besar, mudah-mudahan pihak yang bertanggungjawab, pejabat agama akan ambil tindakan kepada golongan ini kerana memesongkan umat, memeningkan kepala. Baik. Nabi SAW, dia tak belajar. Sebab apa tak belajar? Allah nak sekat daripada orang tuduh Nabi, oh dia pandai sangatlah, sebab dia ni banyak study, kuat kaji, mengembara sana sini, jadi dia adalah ilmu lah. Nabi tak baca, tak menulis. Maklumat yang datang dia semata-mata wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baru kita nampak. Baik. Kemudian diterangkan, meskipun kandungan kitab suci Al-Quran itu tidak diturunkan dengan sekaligus, bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan lain, dengan berisi dan bukti, dengan berisi hukum-hukum dan keterangan, nasihat-nasihat dan pengajaran, kisah-kisah dan misal perbandingan, selain daripada dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tiap-tiap bahagian Al-Quran yang diturunkan itu adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa atau menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya. Ini kita nampaklah. Mana Al-Quran turun munajjaman, turun berperingkat-peringkat. Sebab apa? Ikut keperluan. Sama ada orang mari tanya Nabi sallallahu atau berlaku peristiwa. Ditegaskan pula bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jua yang menciptakan sekalian makhluk, dan dialah jua yang memilih sebahagian dari makhluk-makhluknya itu dengan diberi keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya ialah rasul-rasulnya. Maka tidaklah patut bagi sesiapa pun memilih yang lain daripada yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi tidak patut bagi golongan kafir musyrik memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan. Ini tidak pula bermakna bahawa seseorang itu dikendaki jangan menggunakan akal fikiran. Tak boleh mikir ke? Lah, kena fikir. Dan kegiatan usahanya. Tetapi maksudnya adalah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya, memikir, mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Bahasa ahli panel kita ni bulat-bulat semua. Mana kalau suruh diri kat bulat, mana orang panggil. Kerana kewajipan seorang ialah berusaha sekadar daya upayanya, dan kesudahannya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana golongan hartawan dari kaum kafir musyrik yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka, maka Allah Ta'ala menceritakan kisah Qarun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka. Kalau mu kata kaya, Qarun kaya lagi. Tetapi Qarun yang zalim itu akhirnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla bersama-sama dengan segala harta kekayaannya. Ditegaskan pula, hendaklah seseorang itu berusaha mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk mendapat amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam pada itu, janganlah ia melupakan bahagianya dalam dunia. Mana kita nak ambil akhirat, dunia ni kita kena kira juga, sebab kita duduk di sini untuk merasai kesenangan sebelum dapat merasai kesenangan yang kekal di akhirat. Surah Al-Qasas ini diakhiri dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa keluar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan bimbang, cemas, dihalau dan dikejar. Lalu turun firman Allah Ta'ala untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Bahawa Allah yang menurunkan Quran kepadanya dan memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu, sehingga Nabi dihalau keluar dari bumi
kampung dia sendiri. Diancam untuk ditangkap dan dibunuh. Sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda, mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negerinya sendiri. Nabi kita pergi ke Madinah 6 tahun, balik semula. Tak masuk. 7 masuk. 8 ambil balik Mekah. Tanah suci Mekah Al-Mukarramah diambil balik pada tahun yang ke-8 dengan mendapat kemenangan yang besar. Ini mukaddimah dalam panjang dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saya khulasahkan daripada tafsir yang anda baca ni, nama dia Al-Muharrar. Tafsir Muharrar ni belum, tidak ada terjemahan tuan-tuan. Cukuplah apa yang Abu Anas tolong baca kepada tuan-tuan ini memadai. Sebab saya pilih, boleh katakan kita tak baca harfian, tapi kita pilih semua maklumat yang jelas, yang penting ana sudah sampaikan kepada tuan-tuan melalui tafsir kita ni. Alhamdulillah. Baik. Maudu'atis surah, poin besar, tajuk besar dalam surah ini apa dia? Para pelajar tanda. Tajuk besar dalam surah ini apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang pertama, at-tanwih bi sya'nil Quran. Yang pertama, at-tanwih bi sya'nil Quran, maknanya Allah Taala memperingatkan kita tentang kedudukan Al-Quran itu. Al-Quran ini dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan menyatakan bahawa pakar-pakar bahasa, sastrawan Arab tak mampu nak cabar Al-Quran. Kita kata memang mereka tak akan mampu. Allah cabar satu surah tak mampu. Nak cabar Quran sebuah lagi tak mampu. Yang kedua, zikru tughyani Fir'aun. Dalam ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang kejahatan, kebejatan, kezaliman Fir'aun dan kerusakan yang dibuatnya. Dan Allah janji untuk menyelamatkan golongan mangsa-mangsa Al-Muttahadin yang diseksa oleh Fir'aun begitu lama di kalangan Bani Israel akan diselamatkan. Yang ketiga, ini perbezaan tuan-tuan. Ingat tak? Kita dah lalu 3 surah yang berdekatan. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita kisah Nabi Musa dan Harun serta Fir'aun berserta dengan perlawanan dengan ahli sihir. Bagaimana Fir'aun tenggelam dalam laut, serta ahli sihir dijatuhkan hukuman. Kisah dalam surah Asy-Syu'ara panjang sekali, dari ayat 10 hingga ayat 50. Panjang. Mari surah yang lepas, suratul Namli, hanya ayat 7 hingga ayat 14 saja. Nabi Musa bermunajat di Tur Sena, bawa keluarga dia pada waktu malam yang begitu kesejukan. Kita mengatakan dalam suratul Namli, fokus dia kepada seorang suami dan bapa yang prihatin. Dan dalam surah ini panjang sekali. Tuan-tuan tengok dalam ayat yang kita baca ni, bermula daripada ayat 3 sampai ayat 40 lebih. Detail kisah Nabi Musa, zikru miladi Musa alaihissalam. Daripada kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa dilahir. Belum lahir lagi. Berlakunya pembunuhan besar-besaran, sembelih anak laki-laki, dibiarkan anak perempuan. Tapi Nabi Musa, Allah jaga dia. Allah jaga dia. Allah nak tunjuk lemahnya Fir'aun, orang yang akan meruntuhkan kerajaan dia, dia bela dengan tangan dia. Dia jaga dalam rumah dia. Diberinya upah kepada ibu Musa sendiri membela anak dia. Subhanallah, ini benda ajaib berlaku apabila berdepan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Barulah tuan-tuan jangan rasa ada pula cerita Nabi Musa. Kita kata dalam versi, dalam sudut lain, dalam part lain pula perbincangan kita ini. Tengok, saya sebut tadi Syu'ara, cerita lain.
Suratul Namli cerita dia keluarga. Yang ni bermula daripada kecil sampai dia bunuh Qibti, lari ke Madian dan U-turn balik ke Mesir. Jadi agak panjang. Yang keempat, hadisul Qibti wal Israeli. Dalam ayat ini Allah akan cerita kepada kita peristiwa yang berlaku di antara orang Qibti, kabilah Fir'aun dengan Bani Israel. Ia minta tolong Nabi Musa. Ia menyebabkan Nabi Musa tampar kawan itu sampai mati. Maka Nabi Musa terpaksa berhijrah dari Mesir ke Madian. Jumpa dengan dua gadis yang sedang nak bagi minum air. Akhirnya dia berkahwin dengan salah seorang daripada gadis tersebut dan bekerja di sana 8 tahun lebih. Kemudian dia keluar dari Madian, bawa balik isteri dia ke Mesir. Maka di sana bermulanya episod pelantikan Nabi Musa AS, dan Nabi Musa minta supaya Harun, adik-beradik dia, dilantik sama. Alhamdulillah. Isu yang kelima, tasliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ini Allah menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang menimpanya, kerenah daripada kaumnya, dan menyatakan, menegaskan bahawa Quran ini dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberi hidayah siapa yang dia sayang, tapi hidayah petunjuk, hidayah tu taufik biyadillahi wahdah, hanya di bawah kuasa Allah. Dan yang keenam, kisatu Qarun. Dalam episod ini disebut mendiang Tan Sri Qarun, mendiang Qarun, jangan guna jawatan lah. Jawatan zaman kita ya ada. Mendiang Qarun, jutawan besar yang sombong, angkuh, terpedaya dengan harta dia, yang akibatnya dia ditenggelam oleh bumi. Di mana tempatnya? Masih wujud di Mesir. Nama dia Tasik Qarun, di negeri Fayyum di Mesir. Yang ketujuh, diakhiri surah ini dengan al-amru bil ikhlas, al-amru bi ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Allah Ta'ala perintah supaya kita ikhlaskan amalan kita kepada Allah, jangan melakukan syirik, sebarang syirik. Baiklah para pelajar sekalian,